Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas matematik tahun 4. Minggu ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dengan tajuk Selesaikan masalah, pecahan, perpuluhan dan peratus. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 101. Kita akan membuat jalan kira di dalam buku tulis bersama-sama. Soalan pertama, lengkapkan jadual di sebelah. Pasukan manakah yang menang? Rekod masa pertandingan mencari harta karun. Okay, kita tahu kalau pertandingan siapa cepat dialah yang menang. Jadi kita perlu cari jumlah masa yang paling cepat. Kita ada dua kumpulan. Kumpulan pertama kumpulan Ibn Sina. Cabaran A dan cabaran B. Di sini kita perlu cari jumlah masa. Jumlah maksudnya operasi tambah. Jadi, untuk pasukan Ibn Sina dan Ibn Khaldun, kita perlu menambah cabaran A dan cabaran B untuk mencari jumlah masa. Soalan pertama, cikgu akan bahagikan buku tulis seperti ini supaya cikgu boleh tunjukkan jalan kira dalam satu muka surat sahaja. Jadi, terpulang untuk murid-murid menulis asalkan murid-murid faham jalan kira yang murid-murid buat. Ibn Sina 1/6 tambah 2 1/3. Untuk tajuk pecahan, cikgu dah pernah cakap sebelum ini. Syarat pertama, perlu pastikan penyebut ini sama. Jadi penyebut ini 6 dan 3. Untuk samakan penyebut, kita akan samakan penyebut ini, 3 ini kepada 6. 3 darab berapa jadi 6? Darab 2. Jadi bila bawah darab 2, atas juga darab 2. 1/6 kita tulis semula tambah 2, 1 darab 2, 2. 3 darab 2, 6. Okey, sekarang penyebut dah sama. Jadi bolehlah kita menambah nombor bulat dan nombor bulat, pecahan dan pecahan. Sama dengan 1 tambah 2, 3. Sekarang ni pecahan per 6. Jadi penyebut dia kita akan tulis semula per 6. Pengangka sahaja yang kita akan tambah. 1 tambah 2, 3. 3 per 6. Boleh tak kita tinggal jawapan seperti ini? Tak boleh lagi kerana ini bukan dalam bentuk termudah. Kita perlu kecilkan. Jadi kita perlu kecilkan dengan bahagi sifir 3. Kenapa sifir 3? Sebab 3 dan 6 ini ada dalam sifir 3. Sama dengan 3. 3 bahagi 3, 1. Per 6 bahagi 3, 2. Jadi jawapan kita ialah 3, 1/2. Kumpulan Ibn Khaldun, kita akan tambahkan cabaran A dan cabaran B. 1, 2/3 tambah 2, 4/5. Kalau tadi kita guna cara yang pertama iaitu kita menambahkan nombor bulat dan nombor bulat, pecahan dan pecahan. Ingat lagi tak cara lain untuk menambah pecahan? Okey, cara lain kita boleh menukarkan nombor bercampur ini kepada pecahan tak wajar. Okey, jadi untuk kumpulan Ibn Khaldun, cikgu nak tunjukkan cara kedua menambah pecahan supaya kita boleh ingat kembali cara untuk menambah pecahan. 1, 2/3 nak tukar kepada pecahan tak wajar sama dengan 3 darab 1 tambah 2. 3 darab 1, 3 tambah 2, 5. 5/3 tambah 5 darab 2, 10 tambah 4, 14. Jadi 14/5. Okey, seterusnya kita lihat penyebut. Dah sama ke belum? Belum. Jadi macam mana kita nak samakan penyebut? Okey, kali ni cikgu nak darab silang pula. Ini penyebutnya 5, jadi di sini kita darab 5. Atas darab 5, bawah pun darab 5. Di sini penyebutnya 3, jadi kita ke sini. Darab silang, darab 3.
Pastikan kita mendarab dengan sifir yang sama, atas dan bawah, kena adil. Seterusnya kita selesaikan 5 darab 5, 25 per 3 darab 5, 15 tambah 14 darab 3, 42 per 15. Bagi murid-murid yang tak mahir lagi untuk mencongak sifir, pastikan di sebelah murid-murid ada buku conteng. Okay, sama dengan murid-murid ada buku conteng kan? Okay, jadi 25 tambah 42. 5 tambah 2, 7. 4 tambah 2, 6. Jadi 67 per 15. Kita boleh tinggalkan jawapan kita seperti ini ke? Ingat, kita perlu tukarkan semula pecahan tak wajar ini kepada nombor bercampur. Iaitu kita perlu bahagikan 67 bahagi 15. 67 per 15 kita tukar kepada nombor bercampur menjadi 4, 7 per 15. Ingat lagi tak cara kita bahagi? 4, 7 per 15. Okey, jadi kita dah dapat jawapan untuk Ibnu Khaldun. Ibnu Sina 3/1/2 jam. Ibnu Khaldun 4/7/15 jam. Jadi, yang manakah yang akan menang dalam pertandingan ini? Jumlah masa manakah yang lebih pendek? Ibnu Sina. Jadi, pasukan yang akan menang ialah pasukan Ibnu Sina. Soalan tanya, pasukan manakah yang menang? Jadi, murid-murid tuliskan jawapannya. Pertandingan ini dimenangi oleh pasukan Ibnu Sina. Murid-murid tidak boleh tinggalkan jawapan dalam jalan kira ini sahaja. Sebab soalan tanya pasukan manakah yang menang. Jadi, kita perlu tuliskan jawapan akhir kita, pasukan manakah yang akan menang. Kalau pertandingan, kita akan pilih masa yang paling pendek. Siapa cepat, dialah yang akan menang. Jadi, murid-murid kena faham dahulu soalan untuk kita menentukan siapa yang bakal menang. Soalan nombor 2. Setiap hari, Pauline menerima wang saku sebanyak RM6 daripada ayahnya. Dia membelanjakan 2/3 daripada wang itu. 2/3 daripada RM6. Baki wangnya disimpan di dalam tabung. Soalan A. Berapakah wang yang telah dibelanjakan setiap hari? Jadi berapa wang yang dibelanjakan? 2/3 daripada wang itu. Maksudnya 2/3 daripada RM6. 2/3 daripada ini kita akan tukarkan kepada operasi darab. Jadi 2/3 darab RM6. RM6 sama dengan berapa? Jadi di sini kita boleh memotong 6 dan 3 ini. 3 bahagi 3, 1. 6 bahagi 3, 2. Jadi kita perlu bahagikan kedua-duanya dengan sifir 3. Sekarang 2 darab 2, 4. Tuliskan semula simbol RM 4. Jadi soalan A, wang yang telah dibelanjakan setiap hari ialah RM4. Okay, untuk soalan B pula. Adakah wang simpanan Pauline melebihi RM8 selepas 5 hari? Untuk soalan B, kita perlu keluarkan isi penting. Okay, untuk soalan B, mula-mula kita lihat wang saku RM6. Jadi, mula-mula tulis dulu wang saku belanja RM4. Daripada sini, kita boleh tahu berapakah jumlah yang Pauline simpan? RM2. Kita menolak. Kita ada RM6, kita dah belanja RM4, jadi tinggal RM2. RM2 ini yang Pauline simpan.
RM2 satu hari. Soalan B tanya wang simpanan Pauline melebihi RM8 selepas 5 hari. Okey, jadi kita kena kira simpanan Pauline selepas 5 hari. Jadi RM2 kita perlu mendarabkan dengan 5 hari. 2 darab 5, 10. Okey, jadi dalam masa 5 hari, Pauline ada RM10. Adakah wang simpanan Pauline melebihi RM8? Jawapannya apa? Ya. Simpanan Pauline melebihi RM8 selepas 5 hari. Kenapa melebihi? Sebab bila kita kira sebenarnya Pauline dah ada RM10 selepas 5 hari. Jadi inilah jawapan untuk soalan nombor 2. Seterusnya soalan nombor 3. Kita akan membaca soalan, fahamkan dahulu, kemudian barulah tentukan operasi. Gawing ke sekolah setiap hari persekolahan. Setiap hari persekolahan maksudnya berapa hari? Kita sekolah 5 hari. Jadi gawing ke sekolah 5 hari. Gambit cuma tidak hadir ke sekolah pada hari Khamis. Okey, jadi Gambit tolak 1 hari, tinggallah 4 hari. Gawing ke sekolah 5 hari. Gambit 4 hari sahaja. Okey, kita dah faham dekat situ. Kita pergi ke soalan A. Jumlahkan jarak yang dilalui oleh mereka dalam sehari. Okey, lihat gambar rajah di bawah. Kita perlu menjumlahkan jarak yang mereka lalui untuk ke sekolah. Jumlah maksudnya operasi tambah. Rumah Gawing kat bawah ni, dia nak pergi ke sekolah. Jadi 2.2 km tambah 0.4 km tambah 0.52 km. Gambit pula 0.7 km tambah 2.3 km. Okay, jadi kita akan buat jalan kira di sebelah. Cikgu dah tuliskan ayat matematik bagi kedua-dua jalan yang mereka lalui. Jadi kita akan selesaikan dalam bentuk lazim. 2.2 km tambah 0.4 km. Kita akan menambah 2 nombor dahulu. 2 tambah 4, 6. Perpuluhan, mestilah sebaris di atas garisan. 2 tambah 0, 2 km. Kemudian barulah kita akan menambah nombor yang ketiga ini. 0.52. Pastikan perpuluhan ini sebaris. Di atas ini tiada nombor, jadi kita tambahkan 0 kilometer. Jadi kita akan tuliskan unit dahulu. Unit ini jangan lupa 0 tambah 2, 2. 6 tambah 5, 11. 1 ini kumpul semula. Titik perpuluhan 1 tambah 2, 3. Jadi jawapan kita ialah 3.12 km yang diambil oleh Gawing untuk ke sekolah. Okay, seterusnya Gambit. Sama juga kita dah ada ayat matematik, kita akan selesaikan dalam bentuk lazim. 0.7 km tambah 2.3 km. Semasa menulis, pastikan titik perpuluhan ini sebaris. Kita akan selesaikan daripada belakang. Simbol kilometer. 7 tambah 3, 10. 0 di bawah, 1 kumpul semula. Titik perpuluhan. 1 tambah 0, 1. Tambah 2, 3. Jadi, jumlah jarak yang diambil oleh Gambit untuk ke sekolah ialah 3 km. 3.0 km kita boleh tulis sebagai 3 km sahaja. 0 di belakang ini kita boleh abaikan. Jadi, soalan A kita dah jawab. Kita dah ada kedua-dua jaraknya. Soalan 3B. Hitung beza jarak yang dilalui oleh Gawing dan Gambit pada minggu itu. Hitung beza. Beza maksudnya kita akan menggunakan operasi tolak. Boleh tak kita terus tolak jarak yang kita dapat ni?
Tak boleh lagi. Sebab apa? Sebab lihat ayat yang seterusnya, dia cakap pada minggu itu. Okay, kita lihat daripada atas semula, Gawing ke sekolah setiap hari. Maksudnya Gawing lalu jarak 3.12 kilometer ini sebanyak 5 hari. Gambit tidak hadir ke sekolah pada hari Khamis sahaja. Maksudnya Gambit ke sekolah sebanyak 4 hari pada minggu itu. Jadi kita nak menggunakan operasi apa untuk kita kira jarak ini dalam masa 5 hari? Menggunakan operasi darab. 3.12 km darab 5 hari dan Gambit pula 3 km darabkan dengan 4 hari. Barulah kita boleh mendapat jumlah yang dilalui oleh mereka pada minggu itu. Jadi seterusnya untuk soalan B, cikgu akan membuat jalan kira di muka surat seterusnya. Tadi cikgu dah cakapkan 3.12 km kita perlu mendarabkan dengan 5 hari sebab Gawing ke sekolah sebanyak 5 hari. Jadi kita dah ada ayat matematik, selesaikan dalam bentuk lazim. Unit kilometer kita salin semula. 2 darab 5, 10. Sifar di bawah, 1 kumpul semula. 1 darab 5, 5. Yang ini kita perlu tambah. Jadi 5 tambah 1, 6. Titik perpuluhan. 3 darab 5, 15. Jadi pada minggu itu, jarak yang dilalui oleh Gawing ialah 15.6 kilometer. Sifar di belakang ini kita boleh abaikan. Gambit pula 3 km darab 4 hari. Kenapa 4 hari? Sebab Gambit tak ke sekolah 1 hari sahaja. 5 tolak 1, 4. Okay, jadi seterusnya kita akan selesaikan bentuk lazim ini. Unit kilometer kita tulis semula. 3 darab 4, 12. Jadi jarak yang dilalui oleh Gambit pada minggu itu ialah 12 kilometer. Jadi sekarang kita dah ada jumlah jarak yang diambil oleh Gawing dan Gambit untuk ke sekolah pada minggu itu. Jadi bolehlah kita menghitung beza. Hitung beza maksudnya operasi tolak. Apa tolak apa? 15.6 km tolak 12 km atau 12 km tolak 15.6 km. Mana tolak mana? Bila tolak, kita kena pastikan nombor besar tolak nombor kecil. Jadi, kita akan bina bentuk lazim 15.6 km tolak 12 km. Macam mana kita nak tulis 12 km ini? Okey, 12 ini di hadapan daripada titik perpuluhan. 12. Okay, di belakang ini tiada nombor, jadi kita akan tambahkan sifar dan unit kilometer. Okay, sekarang kita akan selesaikan operasi tolak kita daripada belakang. Belakang kita jumpa unit, jadi kita tuliskan kembali unit kilometer. 6 tolak sifar, 6. Titik perpuluhan, 5 tolak 2, 3. 1 tolak 1, sifar. Sifar di hadapan tidak perlu ditulis. Jadi, jawapan kita ialah 3.6 kilometer. Beza jarak yang dilalui oleh Gawing dan Gambit pada minggu itu ialah 3.6 kilometer. Soalan nombor 4. Kelvin mendapat 48 daripada 60 markah dalam kuis alam sekitar. Dina mendapat 24 daripada 32 markah dalam kuis keselamatan jalan raya. Prem Singh mencatat 81 daripada 90 markah dalam kuis flora dan fauna. Siapakah yang mendapat peratus markah paling tinggi? Tunjukkan langkah pengiraan. Jadi, kita dah ada maklumat yang diberi, kita akan keluarkan dalam buku tulis. Yang pertama, Kelvin mendapat 48 daripada 60 markah. Jadi 48 daripada 60 markah. Okey. Kita perlu tukarkan kepada peratus. Ingat lagi tak? Kita baru sahaja belajar peratus. Kita boleh mendarabkan terus dengan 100%. Sama dengan berapa?
Di sini kita boleh potongkan sifar. Kita perlu potongkan satu sahaja sifar, perlu adil. Satu potong di bawah, satu potong di sini. Sifar di tengah ini tak boleh dah potong sebab dekat bawah ni dah tak ada. Selain daripada kita potong silang seperti ini, kita juga boleh potong atas dan bawah. 48 dan 6 ini. Okey. Dalam sifar 6 ada tak 48? Ada, jadi kita boleh bahagikan dengan sifar 6. 6 bahagi 6, 1. 48 bahagi 6, 8. Okey, jadi di sini kita dah jadi 8/1. Jawapannya tetap 8. Okey, sekarang 8 darab dengan 10%. 8 darab 10, 80. Peratus ini kita salin semula. Jadi Kelvin mendapat 80%. Seterusnya kita lihat Dina pula. Dina mendapat 24 daripada 32 markah. Dina mendapat 24 daripada, semua sekali markah penuh ialah 32. Okay, sama juga kita perlu tukarkan kepada peratus. Kita boleh terus darabkan dengan 100%. Sama dengan berapa? Seperti yang cikgu cakap tadi, tak semestinya kita akan potong bersilang seperti ini. Kita juga boleh potong atas dan bawah. Kita bahagikan atas dan bawah. 24 dan 32. Kita boleh kecilkan, kita boleh bahagikan dengan sifir berapa? Kalau murid-murid dah mahir sifir, bagus. Tapi kalau belum mahir lagi, kita boleh menggunakan jadual sifir. 24 dan 32 ada dalam sifir apa? Okay, ada dalam sifir 4 dan sifir 8. Jadi kita akan menggunakan sifir yang lebih besar, iaitu sifir 8. 24 bahagi 8, 3. 32 bahagi 8, 4. Seterusnya kita lihat pula 4 dan 100 ini. 100 boleh tak bahagi dengan 4? Boleh. Jadi maksudnya 4 ini juga kita bahagi lagi sekali dengan 4. 4 bahagi 4, 1. 100 bahagi 4, 25. Okey, jadi 3 bahagi 1, 3. 3 darab 25. 3 darab 25 atau 25 darab 3. Sama juga. Okey, murid-murid boleh menggunakan buku conteng. 5 darab 3, 15. 2 darab 3, 6. Tambah 1, 7. Jadi jawapan kita ialah 75 dan simbol peratus ini ditulis semula. Jadi kita tahu Dina mendapat 75%. Okey, seterusnya Prem Singh mendapat 81 daripada 90 markah. 81 per 90 kita nak tukarkan dalam bentuk peratus, kita darabkan dengan 100%. Sama dengan berapa? Okay, di sini ada satu sifar, jadi bila kita potong satu, di sini juga boleh potong satu. Okay, sekarang 81 dan 9, kita lihat di sini lebih senang untuk kita potong. 81 ada dalam sifir 9, jadi kita boleh bahagikan dengan 9. 9 bahagi 9, 1. 81 bahagi 9, 9. Jadi kita lihat di sini 9 bahagi 1 akan dapat 9. 9 darab 10 sama dengan 90%. Kelvin 80%, Dina 75%, Prem Singh mendapat 90%. Okay, jadi kita dah tukarkan semua pecahan kita kepada bentuk peratus. Okay, sekarang soalan, siapakah yang mendapat peratus markah yang paling tinggi? Jawapannya ialah Prem Singh. Jadi kita nyatakan semula seperti kehendak soalan. Prem Singh mendapat markah paling tinggi. Sebab soalan tanya siapa yang mendapat peratus markah paling tinggi. Jadi jawapan akhir kita perlu nyatakan siapa. Okay, murid-murid tak boleh tinggalkan hanya peratus sahaja.
Belum lengkap lagi. Jadi kita kena tulis siapa yang mendapat markah yang paling tinggi, barulah jawapan kita selesai. Okey murid-murid, sampai di sini sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Cikgu ingin membuat pesanan untuk soalan selesaikan masalah. Mula-mula murid mestilah membaca soalan, fahamkan soalan dan kemudian cari operasi yang sesuai untuk menyelesaikan soalan itu. Okey murid-murid, selamat mengulang kaji pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.